Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita untuk yang set yang kedua. Okey, set yang kedua soalan bahagian C mesti bosan sebab buat benda yang sama. Okey. Tak apa. Sebab kita nak kukuhkan kamu punya bahagian C, so kita kena buat latihan lagi dan lagi lah. Okey, kita lihat seperti biasa saya akan explain lagi sekali. Dalam bahagian C kita ada 4 soalan. Okey. Dalam soalan bahagian C hanya pilih 2 soalan yang kamu suka sahaja. Okey, tapi kalau tak suka kena jawab juga Alright. Seperti biasa akan ada tajuk penyelesaian segitiga di mana saya tak rekomenkan awak, tapi awak nak jawab pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya soalan kinematik gerakan linear. Dan tajuk ni awak kena faham konsep pembezaan dan penghamiran. Jadi kalau awak tak tahu, jangan buat palatau, pergi jawab soalan ni, okey? So kita tengok pula soalan seterusnya, soalan nombor indeks. Okey, soalan nombor indeks ni adalah soalan basic matematik moden. So soalan ni adalah soalan yang okey lah, saya rekomenkan untuk awak jawab. Okey, cuma dia tak memberikan sumbangan yang besar lah untuk pengetahuan asas ADMAT. Tapi tak apa, kita nak markah kan. Okay, so kita jawablah soalan ni. Kita lihat soalan ni. Okay, saya akan ambil dulu soalan ni. Dan saya akan masukkan dalam ni lah. Okay. So, bagi pelajar yang dah join tingkatan 4, mungkin mereka dah tahulah soalan ni punya flow macam mana. So, awak boleh buat lagi sekali latihan ni. Tak ada masalah. Buat je latihan. Okay, so kita lihat lagi. Soalan ni nombor indeks. Apa yang kita kena fokuskan adalah tahun indeks tersebut. Okay, so tahun indeks ni sebenarnya awak kena kenal pasti dululah sebelum awak gelojoh jawab soalan ni. Okay, dalam soalan ni saya akan bacakan jadual 14 menunjukkan indeks harga dan pemberat sepadan bagi 4 jenis makanan pada tahun 2019 berasaskan 2017. So kita dah ada tahun yang diberi dalam soalan. Okey, sekarang ni saya nak awak kenal pasti yang manakah tahun asalan ataupun tahun asas. Sama ada tahun 2019 ataupun tahun 2017. Sila tuliskan dekat ruangan komen. Okay, so apakah jawapan dia? Tahun asas atau asalan? Okay, tahun 2017. Yes, tahun 2017. Kenapa tahun 2017? Okay, kan ada 2 tahun kan? Ada tahun 2019, ada tahun 2017. Kadang-kadang kita confuse, mana satu tahun asalan? Okay, kita kena baca soalan ni. Siapa berasaskan siapa? Jadi kalau baca kan, 2019 berasaskan 2017. So perkataan berasaskan ni maksudnya selepas daripada asas ni, dia kan tulis tahun 2017 kan, maksudnya 19/17. Kat sini maksudnya saya nak jelaskan adalah tahun 2019 berasaskan 2017. Kalau 17 berasaskan 2019, dia jadi terbalik lah. 17 berasaskan 19. Dia macam tu. Siapa berasaskan siapa, so atas berasaskan bawah. Dia jadi macam tu lah. So siapa yang duduk kat bawah itu adalah tahun asas. Okay. Jadi kita kena libatkan 2 tahun ni sahaja. Cerita dia cerita pasal tahun 2019 dengan tahun 2017 sahaja. Jangan cerita pasal tahun lain. So kat sini indeks harga ni kita boleh tuliskan sebagai I. I bukan indeks kubahan, tapi I ni adalah indeks harga sebab dia tak pakai topi lagi. Okay, dia tak pakai topi lagi. So dia indeks harga tahun apa? Tahun 19/17. Okay. So ini adalah dia punya tata tanda indeks. Okay, tata tanda indeks. Dan sekarang saya nak ambil rumus soalan ni.
Okay, so kena buka rumus lah. Kalau tak ada rumus kan nanti kekok pula nak jawab kan. Sekejap mana rumus dia? Okay ni. Okay, so saya tulis siap-siap kat sini rumus. Okay, kita ada dua rumus lah. Rumus I dengan yang ada topi lah. Yang ada topi ni indeks perubahan. Yang tak ada topi indeks harga Okay, rumus ni tak payah hafal tau. Sebab dia memang dah bagi dah setiap kali exam. So kita guna dua ni sahaja. Mana nak cari? Cari dah dekat page yang ada rumus. Sebab dia memang sekalikan je satu page tu. Atau dua page, tiga page ke macam tu kan. Biasa daripada depan lah page-nya. Okay. So itu apabila kita nak dapatkan soalan ni, bila kita nak jawab soalan ni, apa yang kita kena tahu adalah tahun dulu. Okay, kena tahu tahun sebelum jawab soalan. Okay, kenal pasti tahun dulu. Kenal pasti tahun Okay. Back to the question. Kita pergi ke soalan A lah. Okay. So kita baca soalan ni sama-sama. Diberi bahawa harga telur pada tahun 2017 ialah RM8. Sesangka tu sepapan dia gunakan bahasa baku kat sini. Ni awak kalau tak faham, kita panggil dia sepapan. Biasa pernah tahu kan satu papan telur ada 30 biji kan. Ada yang banyak jugalah. Okay, so kita anggap yang normal lah Okay. So tahun 2017 ni harga dia RM8 dan apabila masuk tahun 2019 harga dia meningkat sebanyak RM10.40. Okay, ini kita bukan nak tahu pasal peratusan peningkatan. No, kita tak nak tahu yang tu. Kita cuma nak tahu harga dia sahaja. Harga pada tahun 2019 berapa, harga pada tahun 2017 berapa. Okay, sekarang yang satu perkara yang kita nak tahu sekarang ni adalah objek dia. Objek dia. Sebab kita ada 4 objek. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3 dengan 4. So yang manakah fokus yang kita perlu pergi? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Okay, yang manakah fokus yang kita kena fokuskan? Okay, kita kena fokuskan macam apa yang Vanessa cakap, nombor 2 lah. Dekat sini sebab objek dia adalah telur. So awak kena fokuskan pada objek telur sahaja. Jangan awak pergi baca dekat buah-buahan pula. No, jangan sebab soalan ni dia cerita pasal harga telur. So awak kena fokuskan kepada satu objek sahaja. Okay. Apabila kita fokuskan kepada satu objek, kita tengok pula cerita dia pasal harga. Dia cerita pasal duit lah ataupun memang harga. Harga kan, tahulah price. So kita gunakanlah konsep rumus indeks harga sebab dia cerita pasal harga kan. So gunakan rumus indeks harga. Kenapa kita kena buat tata tanda macam ni? Sebab dia memudahkan kita untuk aplikasikan rumus. Ini kan cerita ni pasal tahun 2019 berasaskan tahun 2017 kan. So maksudnya awak kena carilah indeks harga bagi telur itu. Okay. Untuk telur So saya tulis indeks harga telur pada tahun 2019 berasaskan 2017 adalah harga P adalah harga P adalah harga pada tahun 2019 bahagi dengan harga pada tahun 2017 kali dengan 100 dapatlah jawapan. Okey, so awak gantikan sahaja harga pada tahun 2019 berapa ringgit, harga pada tahun 2017 berapa ringgit. Okey, so kita tengok kat sini harga pada tahun 2019 ialah RM10.40. Okey, RM10.40. Awak letak je kat situ. Kemudian pada tahun 2017 ialah RM8. Oops. Kemudian wajib darab 100 sebab kita kena ikut rumus. And then tekan je calculator dapat jawapan. Okey, selesai dapat 2 markah. Okay, kadang-kadang dapat point, kadang-kadang tak. Tak apalah, kita ambil jawapan dia. Okay. Ini adalah nilai indeks harga bagi telur itu. Pada tahun 2019 pada tahun 2019 berasaskan 2017.
So jawapan yang kita dapat adalah 130. Jadi kita masukkan balik dalam jadual ni, indeks harga untuk bahan nombor 2 iaitu telur ialah 130. So U ialah 130. Okey. So U sama dengan 130. Settle. Okey. Itu berkenaan dengan soalan basic untuk nombor indeks. Direct question Saya panggil dia direct question. Okay, so awak boleh salin dalam masa 10-20 saat. Okay, sebelum saya go through kepada soalan yang seterusnya. Okay, macam biasa soalan tak payah salin soalan ni awak boleh dapatkan dalam Google Classroom. Kalau awak rasa awak nak print lah, kalau awak nak salin lah, pandai-pandai lah Okay. Okay, next. Soalan B. Kita lihat. Dia panjang sikit lah sebab dia ada 5 markah kan. So kita buat sikit-sikit dulu. Indeks gubahan yang mewakili 4-4 makanan pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017 ialah 120. Dia bagi indeks gubahan. Dalam matematik, apabila sesuatu jawapan kita dapat, kita kena siasat dulu. Okey, kita kena siasat. So, indeks gubahan ni adalah rumus yang kedua. Rumus yang kedua dia ada I yang ada topi. Okay, so I yang ada topi pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017 ialah 120. Okay, dia dah bagi jawapan tu. So, awak kena siasat balik menggunakan rumus yang sama. Rumus indeks gubahan ya. Rumus indeks gubahan. Okay. Gunakan rumus indeks gubahan. Cumanya awak kena ingat, indeks gubahan ni, kenapa dia pakai topi? Sebab dia nak memasak. Contohnya memasak. Bila nak memasak, dia memerlukan 4 bahan. Contohnya macam tadilah buah-buahan, telur, udang dan tepung. Dia nak memasak supaya dia dapat hasilkan menu makanan malam. Contoh makan malam lah kan. Dia perlukan compile semua tu lah jadi satu menu. Okay. So sebab tu saya cakap dia pakai topi. Topi ni macam ibarat topi chef lah nak memasak kan. So dia kumpul 4 objek tu. Gubahan maksudnya bahan keseluruhan. Kita panggil sedikit clue lah kat situ kan. Gubahan ialah bahan keseluruhan. Sebab tu dia cakap 4 makanan. Okay, so kita lihat. Nilai W. Rumus dia macam mana nak guna? Rumus dia kita baca boleh, nak buat tak boleh. Okay, so kita buat macam mana? Okay, kita buat indeks harga darabkan dengan pemberat. Sebab apa? Sebab W ni pemberat. Weight dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia pemberat. I datang daripada I ni lah. Okay, indeks harga. So, indeks harga darab dengan pemberat. So, kita buatlah darab dengan 11 sahaja. 115 darab dengan 4. Kemudian kita akan tambah dengan yang seterusnya lah. So, kita buat satu-satu So, rumus dia kita buat macam ni. 115 darabkan dengan 4. Saya suka sangat buat dalam kurungan. Bila darab ni kita buat dalam kurungan nampak kemas. Okay, tambahkan dengan 130 darab dengan W. Kalau ada huruf pelik-pelik muncul kat situ, tulis sahaja, jangan takut. Okay, darabkan dengan W. Matematik ni macam tu. Kalau ada huruf sesat, biar je. Okay. 114 darab dengan 2W tambah 1. Perhatikan saya guna warna biru ni sebagai pemberat dan warna hitam ni adalah indeks harga. Kalau awak nampak lah warna dia. Okay, kenapa saya asingkan warna? Supaya awak nampak lebih jelas. Tapi bila awak nak jawab exam, guna satu warna je lah. Okay, jangan warna-warni pula. Okay, so bila kita dah buat macam ni, kita dah
darab dengan tambah semua tu, kita kena bahagi dengan jumlah pemberat. Kenapa saya buat pemberat warna biru? Sebab kita senang nak tambah. Okey, 4 campur W campur 2W campur 1 campur dengan 1. Dia ada 4 objek kan? So ada 4 pemberat lah. Pemberat 1, pemberat 2, pemberat 3 dengan pemberat yang keempat. Okey, so ada 4 objek. Okey, so ini dia punya langkah-langkah untuk dapatkan jawapan. Tapi jawapan ni dah bagi dah 120. So awak samakan je dengan 120. Okay, sebab kita nak siasat tau. Kita nak siasat. So awak samakan balik dengan jawapan tu. Betul ke sama dengan 120? So kita cari nilai W lah. Okay. Kemudian, apa yang saya nak tekan kat sini kan ada huruf, ada nombor. Contohnya macam 115 dengan 4. Okay, yang macam ni awak bolehlah tekan calculator direct kan. Tapi apa jadi kalau dia jadi macam ni? 130 dengan W dengan 114 dengan 2W campur 1. Awak kena kembangkan dulu. Darabkan dengan dalam kurungan. Selesaikan dalam kurungan dululah. So dia akan jadi pengiraan dia saya ringkaskan teruslah Okay. 115 kali 4. So awak, 115 Okay, dapat 460. Ni saya tulis satu-satu tau. Okay, tambah dengan 130W campur dengan 228W tambah 114. Ni. Yang ni saya darab terus, maksudnya 130W. Kemudian 114 kali 2W awak dapat 228W. Kemudian 114 darab dengan 1 dapat 114. Okay. Okay, kemudian campur dengan 150. Okay, ni 460 ya. Sekejap 460. Okay. Kemudian bawah dia yang pemberat tu pun kena kira juga. Yang ni senang lah, awak boleh kira nombor dengan nombor, huruf dengan nombor. So awak dapat W campur 2W dapat 3W. 4 campur 1 campur 1 dapat 6. Samakan dengan 120 lah. Okay, maksudnya huruf kira dengan huruf, nombor kira dengan nombor. Jangan campurkan. Jangan gabungkan dengan yang lain huruf dengan huruf sahaja. Spesies dengan spesies yang sama. Lepas tu apa selesaikanlah. Kita ringkaskan lagi. 460 tambah 114 tambah 150. So awak dapat 724. Okay, tambah dengan W dengan W lah. 130 tambah 228 dapat 358. Okay, makin lama makin ringkas. Tak adalah complicated sangat kan? Sebab apa? Sebab saya satukan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Baru awak boleh cari nilai W menggunakan kemahiran ungkapan. Okey, kemahiran ungkapan. Kalau awak rasa tak mahir lagi, kita buat lagi-lagi lah. Okey, buat lagi-lagi latihan. So, bawah ni bahagi kan? Bahagi pindah jadi darab. So, kena darab lah. Dia akan jadi 724 tambah 358 W sama dengan 120 dia akan darabkan dengan 3W campur 6. Dia darab dengan semua tau. Ingat bawah ni ada dua sebutan. Sebutan pertama iaitu 3W, sebutan kedua iaitu 6. So awak kena masukkan dalam kurungan lepas tu kembang macam biasa. Bukannya awak darab satu-satu, no. Awak kena kembangkan macam ni. Okay. Siapa yang reti congak terus boleh terus darab. 120 darab 3W, 120 darab 6. Siapa yang jenis yang boleh congak terus lah. Tapi kalau yang masih lemah lagi dengan ungkapan, awak boleh try buat pelan-pelan macam ni buat kurungan dulu, letakkan dekat sebelah 120. Okay. Lepas tu baru kembangkan. Ni kalau awak nampak lah. Okay, flow pengiraan matematik macam ni. Ni ungkapan ni berguna sangat-sangat untuk semua tajuk AdMath ataupun matematik. Okay, matematik pun macam ni juga. Dia bahagi pindah jadi darab, darab pindah jadi bahagi, semua tu kena tahu. Okay, so awak kena kira lah.
Okay, next, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita cari nilai W lah. So macam saya pindahkan. Siapa yang rendah dia akan pindah lah. Siapa yang besar dia akan duduk diam. Contohnya 724 ni lebih tinggi daripada 720. So saya pindahkanlah 720 ni sebab dia rendah. So bila saya pindahkan dia, positif dia jadi negatif. Okay, 724 tolak dengan 720. Sebab dia pindah lah. Dia jadi tukar simbol. Kemudian untuk nilai W ni siapa yang lebih tinggi antara dua ni? Okay, 360 lebih tinggi daripada 358. Jadi 358 ni kalah, dia kena pindah So 358 ni kena pindah jadi negatif. Ingat ya, simbol positif tukar simbol negatif. So tulis 360W tolak 358W. So cari nilai dia, awak dapat 4 sama dengan 2W. Nilai W ialah 4/2, W ialah 2. Okay. Saya suka pindah-pindah macam ni. Siapa besar duduk diam, siapa kecil kena mengalah. Saya suka konsep macam tu. Sebab dia senang. Okay. Ni kalau awak perasan kan, 2W kan darab sebab dia rapat. Rapat maksudnya darab. Darab pindah jadi bahagi. So, dia jadilah 4 perbahagi, dia jadilah 4 bahagi 2. Okay, sebab darab pindah jadi bahagi. Tadi bahagi pindah jadi darab sebab pecahan. Sekarang ni apabila rapat tu maksudnya darab pindah jadi bahagi. Tu konsep ungkapan awak kena tahu. Okay, selesailah. Selesai 3 markah untuk mencari nilai W ataupun mencari nilai pemberat tersebut. Jadi kalau awak dah dapat nilai W tu, awak boleh salin lah. Okay, dalam masa 20-30 saat. Alright, so selesai untuk soalan B1, kita akan sambung kepada soalan yang seterusnya iaitu B2. Tapi ingat, kita boleh tukar maklumat dalam jadual ni. Contohnya kan awak dah dapat W. So bila awak dah dapat W tu, awak tukarlah siap-siap. Okay, pemberat dia 2. 2 campur 2, 2 campur 2 pula. 2 kali 2, 4. 4 campur 1, 5 lah. Okay, itu pemberat yang baru. So awak dah boleh tukar nilai dia. Okay, ni saya tukar siap-siap. Okay, ni saya tukar siap-siap. Saya potong lah. Okay, ni potong. Okay, so kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Okay. Ini saya suka sangat-sangat tanya dengan awak sebab soalan ni melibatkan penggunaan rumus. Okay, penggunaan rumus. So saya kena ambil balik rumus tadi kat atas ni. Okay, perbelanjaan bulanan makanan-makanan pada tahun 2017 jika perbelanjaan bulanan makanan-makanan ini pada tahun 2019 ialah 1,800. Okay, rumus apa yang kita kena guna? Okay, first, adakah rumus tu rumus indeks harga sahaja atau adakah rumus yang kita kena guna adalah rumus indeks gubahan sahaja ataupun kita kena gunakan rumus indeks harga tapi kaitkan dengan indeks gubahan. Okay, adakah rumus 1 sahaja atau rumus 2 sahaja ataupun rumus 1 dikaitkan dengan rumus 2. Maksud saya dikaitkan dengan jawapan indeks gubahan. So mana satu? Ya, A ke B ke C? Untuk soalan B2 ni. Okay. C kaitkan. Right, C. Good. Yang mana yang awak rasa
jawapan yang apa yang kita kena gunakan rumus ni adalah C Kenapa C? Macam mana C? Apa tu C? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, macam tadi kita dah aplikasikan rumus indeks harga, kita dah aplikasikan rumus indeks gubahan. So saya harap awak fahamlah rumus-rumus yang asal. Yang C ni bukan rumus sebenarnya. C ni adalah penggunaan sahaja. Okey, penggunaan. Aplikasi lah, aplikasi. Aplikasi apa tu? Kita tengoklah. Sekejap tulisan saya comot. Sekejap. Kaitkan dengan indeks gubahan. Okey. So kita lihat dulu soalan ni. Perbelanjaan bulanan makanan-makanan. Dia cakap makanan-makanan. Dia tak cakap pun pasal buah-buahan ke, dia tak cakap pun pasal telur ke, dia tak cakap pasal apa-apa objek pun yang ada dalam jadual. Okey. Dalam jadual ni ada 4 objek. Ada buah-buahan, ada telur, ada udang, ada tepung. Tapi dia tak sebut pun 4-4 tu. Dia cakap makanan-makanan. Maksudnya dekat sini, ini adalah semua makanan. Okey, semua objek ataupun output. Okey, ni kita boleh katakan output. Pengeluaran output. So, output dia semualah, semua bahan. Okey, semua bahan. Tak kisahlah objek ke, makanan ke, tapi semua. Dia tak cakap satu tapi dia semua. Apabila semua, kita boleh kaitkan dengan gubahan. Sebab apa? Gubahan ni maksud dia adalah semua ataupun keseluruhan. Keseluruhan bahan. Tu kita panggil dia gubahan. Okey. Tapi kat sini, dia cerita pasal duit juga. Kan? Harga, perbelanjaan, duit ataupun ringgit, kos. Bila kaitkan dengan duit, gunalah rumus indeks harga. Cumanya kaitkan dengan jawapan indeks gubahan. Macam mana tu? Ni adalah priority kita. Priority adalah rumus indeks harga. So kita guna dulu rumus indeks harga ni. Okey. Tahun dulu. Tahun 2019 dengan 2017. Jadi kita boleh kaitkan tahun saya tulis tahun. P19 per P17 P19 per P17 darabkan dengan 100. Kaitkan. Kita panggil kaitkan maksudnya sama dengan. Kaitkan sama dengan indeks gubahan 1917. Itu dia punya rumus. Rumus yang kita gabung Rumus yang kita gabung. Nampak tak? So, kalau awak perasan, tahun dia sama. 19, 17. 19, 17. Mesti sama. Mesti sama. Jangan tak sama. Kalau tak sama, salah jawapan Okay, so mesti sama. Okay, so harga 19 bahagi dengan harga 17 darab dengan 100 disamakan dengan indeks gubahan tahun tersebut. Indeks gubahan tahun yang samalah. So kita ambil balik nota, kita ambil balik catatan. Indeks gubahan diberi tadi adalah 120. Ni soalan bagi siap-siap dah. Sedekah kat kita kan. So kita catatlah. Okay, kita catat jawapan dulu. Kita dapat maklumat daripada soalan B. Indeks gubahan sama dengan 120. So apa lagi? Ganti je lah kan. Tahun 2019 harga dia adalah 1,800. So awak tulis 1,800. Okay. Tahun 2017 tak tahu. Tak tahu kita tulis P17 ataupun kita tulis X. Okay, awak suka X kan? Okay, kemudian darabkan dengan 100. Okay, darab 100 tu adalah wajib. Kemudian disamakan, ni disamakan dengan jawapan indeks gubahan iaitu 120. Okay, samakan dengan 120. Kemudian awak cari nilai X seperti biasa. Okay, gunakan kemahiran ungkapan untuk mencari nilai X. Bahagi, pindah jadi darab. Dia tak boleh darab dengan 100 Kenapa? Sebab 100 ni milik atas. Dia berkawan dengan yang atas. 100 ni darab dengan yang atas sahaja. Dia tak boleh kacau yang bawah. Okay. So, apa jadi kat sini? Apa pergaduhan yang berlaku? So, 1,800 darab dengan 100, awak akan dapat 180,000. Okay. Kemudian, sama dengan 120X. Okay.
Kenapa 120x? Sebab bahagi pindah jadi darab. Kemudian nak cari nilai x, awak pindah balik 120 ni jadi bahagi balik. Tukar tempat je lah. Tukar tempat Okay, tukar tempat. Jadi bawah. So dia buat 180,000 per 120 sama dengan x. So x ialah berapa RM? Okay, awak gunakan kalkulator. Okay. Gunakan kalkulator. So RM pula. Kalkulator je. 180,000 bahagi 120. So dapat RM 1500 genap 1500. Siap. Okey, siap. Macam itulah. Senang kan? Okey. Ingat kadang-kadang kan awak kena baca dulu betul-betul adakah cerita dia pasal satu je objek ataupun semua objek. Kalau semua objek, kaitkan dengan semua bahan. Kalau satu objek sahaja, awak buatlah macam rumus biasa kan. Rumus nombor 1 sahaja. Tak payah kaitkan dengan indeks perubahan. Kaitkan dengan indeks harga sahaja. Okay, so itulah aplikasi penggunaan masalah yang melibatkan kos perbelanjaan. Okay, soalan ni pun saya akan masukkan dalam Google Form nanti. So awak kena jawab lah. Siapa yang tak jawab maksudnya awak tak hadir kelas. So pastikan pelajar yang hadir kelas hari ni jangan lupa untuk ambil kehadiran. Okay, kehadiran tu awak isi je dalam form dan jawab satu soalan atau dua soalan sahaja. Okay. Biasanya form tu saya bagi pada hujung kelas lah. Alright. So next. Ada lagi ke tak soalan? Okay, ada lagi satu. Satu je lah soalan lagi. Okay, ini soalan terakhir. Perbelanjaan makanan meningkat sebanyak 35% dari tahun 2017 ke tahun 2020. Cari indeks gubahan pada tahun 2020 berasaskan 2019. Okay, so soalan ni dia tanya awak indeks gubahan tahun 2020 per 19. Okay, ni awak tak tahu. Okay, tapi jangan jawab dulu sebab soalan ni 3 markah tau, banyak. Okay. Kita ada cerita tadi kita ada 2 tahun kita ada tahun 2017, kita ada tahun 2019. Okay, saya suka sangat buat carta alih macam ni. Okay, kemudian kita ada tahun baru. Kita ada tahun baru kita bukan tahun baru tahun lepas. Okay, tahun 2020. Okay, tahun 2020 ni adalah tahun yang baru ceritalah, baru dia cakap Okay, so dia cakap meningkat sebanyak 35% dari, kita nak tahu dari mana? Dari siapa? Okay, dari. So dari tahun 2017. Tadi kita cerita pasal tahun 2017 kan? 2017 ni adalah asalan. Okay, asalan ataupun asas. Asalan ni macam tadi yang saya tanya awal lah, first tadi masa awal-awal kelas tadi. Ni. Okay, asalan. Asalan adalah tahun 2017. Okay, asalan tadi kita cerita pasal tahun 2017. Sebab apa? Kenapa asalan ialah tahun 2017? Sebab tadi 19 per 17. So 17 yang bawah tu adalah asalan. Okay, so asalan masih sama, tidak berubah. Cuma dia akan wujud satu tahun baru. Okay, tahun baru iaitu tahun 2020. So apabila dia meningkat sebanyak 35% bermula dari tahun 2017. So kita buat anak panah lah macam ni. Okay, buat anak panah daripada asalan sampai 120. Ingat asalan mestilah bermula 100 tepat 100. Asalan ialah 100. So apabila meningkat sebanyak 135, berapakah indeks gubahan bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2017? Okay, berapakah indeks gubahan dia? So kalau meningkat sebanyak 35%. Okay, tambah 35%. Berapakah indeks gubahan daripada 100? Dia bermula daripada asalan. Apakah jawapan dia? Ni tak payah pengiraan pun. Dia direct question saja. Direct answer saja. Okay, 135 betul.
Macam Aisyah Nadira cakap 135. Okay, kalau awak dapat tangkap lah. Kenapa 135 cikgu? Sebab kan dia kata meningkat sebanyak 35%. Bermula daripada asalan. So kalau 100 naik 35, so dapatlah 135. Okay? Sebab dia bermula daripada 100. Okay? Bermula daripada asalan. So indeks gubahan bagi tahun 2020 berasaskan I 20 berasaskan 17 tau, bukan 19, berasaskan daripada asalan. Berasaskan daripada asalan ialah 135. Okay? Berasaskan tahun 2017. Cuma soalan ni dia twist sikit. Sakit hatilah dia twist kan. Dia tanya awak soalan ni, sekejap saya ke bawahkan sikit. Oops. Cuma soalan ni dia twist sikit. Dia tanya awak tahun 2020 berasaskan 2019. Itu yang sakit hati tu. Geram. Dalam maklumat kita, kita cuma ada indeks gubahan 2020 berasaskan 17 adalah 135 dan 119 bahagi dengan 117 ialah 120 sahaja. Ini je maklumat yang kita ada. Tapi yang maklumat yang kita kena cari adalah 20 bahagi dengan 19. Okey, sebabkan asalan adalah sama. Okey, tengok kat sini asalan ialah sama, 17 dengan 17 masing-masing kat bawah kan. Okey, masing-masing kat bawah, nampak tak? 17 kat bawah, 17 kat bawah, dua-dua ni. So untuk awak cipta 20 per 19, awak buat macam ni sahaja. 135. Okey, 135 per dengan 120 darab dengan 100. Itu sahaja jawapan dia. Okey, sebab tahun 2020 bahagi dengan tahun 2019. Itu yang dia nak sebenarnya. Okey, tengok kat sini. Tahun 2020 bahagi dengan tahun 2019. Tapi syarat dia asalan mesti sama. Okey, 17 dengan 17. Itu je syarat dia. Okey, so boleh direct je. Ni kaedah satu kaedah bonus. Saya panggil kaedah bonus. Kaedah bonus untuk congak lah. Apabila asalan sama. So buat tahun 2020 bahagi dengan tahun 2019. Okey? Tahun 2020 bahagi dengan tahun 2019 iaitu 135 bahagi dengan 120. Darabkan dengan 100. So akan dapat 135 per 120. Darab 100. So dapat 112.5. Okay, so ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Okay, so I 20 per 19 ialah 112.5. Okay, ni kaedah congak sebenarnya. Kaedah congak. Kalau awak rasa macam, saya tak boleh lah cikgu congak lah. Saya tak boleh congak lah cikgu. Tak apa. Awak boleh guna kaedah biasa, kaedah jadual. Okay, kaedah kedua. Kaedah jadual kaedah jadual. Awak boleh gunakan kaedah jadual. So tahun 2017, tahun 2019, tahun 2020 yang awak belajar lah. Tahun 2017, 2019, 2020. Okay, awak buat macam ni. Okay. Asalan mestilah macam main bingo. Bingo macam ni lah asalan. Okay. 17 dekat sini dengan 17. 19 dengan 19 dapat 100. 20 dengan 20 dapat 100. Semua yang sama tahun mestilah 100. Itu dia punya apa orang panggil template lah. Orang panggil template kaedah jadual ni Lepas tu masukkan maklumat macam tadi. Ni adalah maklumat yang kita dapat. Okay. Maklumat yang saya bulatkan dalam kotak ni. 20 bahagi 17. 20 bahagi dengan 17. So bacaan dia adalah di sini 135. Okay, 20 kemudian 17. Sebab apa? 20 kat atas, 17 kat bawah. Okay, nampak tak? 20 kat atas, 17 kat bawah. Ada yang bermasuk? Okay. Kemudian 19 bahagi dengan 17 pun sama. 19 kat atas, 17 kat bawah. Okay, so 19 kat atas,
17 kat bawah. So 120 kat sini. Buat yang mana yang awak nampak je. Yang 3 ni awak bayarkan Okay. So sekarang ni tinggal lagi satu ruang je. Okay, ruang yang tinggal adalah ruang X. Awak suka huruf X kan? Awak letaklah X. Lepas tu cari. Awak keluarkan macam ni. 120 per 100. Macam ni kan? Awak ambil 4 ni sahaja. Ambil 4 ni yang saya hijaukan ni. Awak ambilkan yang fokus. 120 per 100 samakan dengan 135 per X. Cari nilai X. X sama dengan 135 per 120 darab 100. Sama je macam tadi. So, X sama dengan 112.5. Okay. Sama je. Kenapa sama? Bahagi pindah jadi darab. Okay. So, X tukar naik atas. Ni kalau awak tak nampak kan. Saya buat balik lah. Okay. Dia jadi macam ni X pindah jadi, bahagi pindah jadi darab. So, dia dapat 120X. Sama dengan 135 kali 100. Kemudian pindah balik 120 jadi bahagi lah. Dia pindah, dia jadi bahagi. So, dia jadi macam ni 135 darab 100 bahagi dengan 120. Sama je kan? Ni kalau awak nampak lebih detail lah. So, ada dua kaedah mana-mana awak boleh guna. Saya recommendkan awak guna kaedah jadual supaya tidak cuai Ni recommended. Kaedah jadual adalah recommended, galakkan daripada saya. Kalau awak guna kaedah ni hanya untuk congak sahaja. Congak. Congak sebab asalan dia sama. Okay? Kalau asalan tak sama tak boleh guna. Itu masalah dia. Nak tak nak awak kena belajar kaedah jadual. Sebab dia adalah simple. Simple method sahaja. Okay, so ini adalah contoh berkenaan dengan aplikasi penggunaan tahun. Okay, aplikasi penggunaan tahun saya dah fokuskan pada minggu lepas. So, awak kena alert lah dengan pembelajaran nombor indeks minggu lepas tu. Okay, sebab minggu lepas kita cerita pasal tahun sahaja. Ni pun cerita pasal tahun ni. Tahun ni penting. Kalau ada persoalan lah, mungkin awak nak tanya kan. Tanyalah something yang mungkin ada sesuatu yang awak rasa muskil ataupun masih pening lagi kan, awak tanya je lah. Contohnya macam apa jadi kalau kita tukar ayat dia, ayat soalan ni. Perbelanjaan makanan-makanan meningkat sebanyak berapa persen dari tahun 2019 ke tahun 2020. Apa jadi kalau dia tukar tahun? Itu boleh jadi sebenarnya. So kalau awak nak tahu tu nanti kita kena pastikan awak buat latihan ni banyak-banyak lah Tapi bukan hari ni lah, nanti awak pening. So sebenarnya kan soalan kuis-kuis ataupun soalan kehadiran yang saya bagi ke awak tu, itu adalah soalan yang paling famous keluar dekat dalam soalan SPM. Dan soalan-soalan tu kalau harapnya awak dapat screenshot dan awak simpan pun lagi bagus lah. Kan setiap kali kalau awak jawab kan ada skor kan. Awak boleh check, ada penjelasan kat situ. Okay, kalau awak tak faham pun awak boleh tanya. Sebab benda-benda tu semua penting. Dan soalan tu saya just tengok balik daripada buku-buku rujukan. Okay, memang tak ada dalam buku teks pun. Okay, so nak tak nak awak just anggap tu sebagai satu pembelajaran, okay? So, saya akan ambil kehadiran awak dan kita boleh tamatkan kelas kita lah. Okay, so ini adalah link yang saya letakkan dalam Google Meet. So, itu saja daripada saya kelas pada sesi yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.